اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, dan daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, sampai saat hati seseorang beriman dan percaya ianya adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan ta'ah, seseorang melakukan ketaatan telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal sedia kala, sampai masa seseorang hamba melakukan ketaatan. Gerak diam seseorang hamba melakukan ketaatan, ianya adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Contohnya gerak diam kita mari ke masjid Bukit Besar ni, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sisi ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat yang datang dari qada dan qadar Allah. Mana untung jahat, iaitu kufur dan maksiat, itu untung jahat. Kekufuran dan kemaksiatan. Kekufuran seseorang hamba telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, sampai saat hati seseorang kufur, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan seseorang hamba melakukan kemaksiatan telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal, saat gerak diam seseorang hamba melakukan kemaksiatan. Saat gerak diam seseorang hamba mencuri, merampok, minum arak, berjudi, berzina, kesemua itu adalah datang daripada perbuatan Allah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Kita telah panjang bicara berkaitan dengan adab percakapan. Wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah
Yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Hak pegangan tetap dah ditajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara sama ada perkara baik ataupun perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah masuk membicarakan berkaitan dengan qadar. Pembicaraan qada panjang dah kita, lama dah bicara bab qada. Kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan qadar. Qada ketentuan azali, qadar sampai masa sebagaimana yang Allah menentukan pada azal. Berlaku semua perkara adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Semua perkara yang berlaku, sama ada perkara yang berlaku di dunia, di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain daripada Allah, yakni makhluk Allah, tidak ada perbuatan. Gerak diam para malaikat, perbuatan Allah. Gerak diam jin dan syaitan, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita duk sebut ulang-ulang, permati dah, kejak dah pada keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada perbuatan Allah yang berlaku berkongsi, bersyarikat, berpakat dengan perbuatan yang lain. Sama telah tidak ada satu pun perbuatan yang berlaku semata-mata makhluk yang melakukan yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan makhluk, itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak mengelepasnya kam muttasil pada perbuatan yang khilaf ulama sama ada kafir ataupun dosa besar. Kalau ada satu perbuatan semata-mata perbuatan makhluk yang tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah, hak tu kam munfasil pada perbuatan, hak tu kafir ijma' ulama. Jadi hak minggu lepas ni saya pergi kepada hak pegangan puak tabaiyin, mazhab tabaiyin. Puak tabaiyun ni puak yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'i. Tabaiyun, mazhab tabaiyin idafat. Mana mazhab tabaiyin ni mazhab yang berpegang sesuatu perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Secara kalau kita cakap kampung kok, bahasa dia, peseng dia. Contoh melepasnya nasi, air, pisau, api. Tapi misal kitabnya biasanya pisau dan api. Itu misal kitab. Maknanya banyak perkara lah. Semua yang berlaku ni, puak tabaiyun mengatakan bahawa bukan perbuatan Allah. Semua yang berlaku ada secara tabi'i, secara semula jadi. Maknanya kalau kita kata angin secara semula jadi menerbangkan benda-benda yang ringan, itu semula jadi. Tapi misal kitabnya pisau secara semula jadi memutuskan, api secara semula jadi menghanguskan. Ini puak tabaiyun ni. Cuma puak tabaiyun ni dia ada dua pahaman. Satunya kam munfasil, satunya kam muttasil. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan ni. Satu kam munfasil, satu kam muttasil. Hak puak tabaiyun ni, puak tabiat, berpegang secara semula jadi. Mana hak kam munfasil, hak ni kapi ijma' ulama' ni. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Api menghanguskan secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri, yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Ini infisal dipanggil. Suku-suku sakat sungguh. Perbuatan Allah, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, memperjalankan planet-planet itu perbuatan Allah, melahirkan, mematikan, itu perbuatan Allah. Lepas itu langsung tidak ada perbuatan Allah, perbuatan makhluk semata-mata yang tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini infisal. Infisal ni suku-suku asing-asing. Perbuatan Allah tak ada kaitan dengan makhluk. Ni perbuatan makhluk tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Memutuskan semata-mata perbuatan pisau, Allah tidak ada kaitan. Hangus semata-mata api, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Kenyang semata-mata nasi, tak ada kaitan dengan Allah. Hilang dahaga semata-mata air, tak ada kaitan dengan Allah. Ini infisal suku sakat tu. Sejuk semata-mata kipas, sejuk semata-mata aircon yang menjadikan sejuk. Ini secara infisal, secara pecah tu, secara suku-suku tu. Ini kapi ijma' ulama. Ini hakam munfasil. Satu laginya puak Tabai'iyun ni, mazhab Tabai'in. Nama tu nak kena-kenal jugalah. Tak kenal pun tak apa. Puak Tabai'in ni, satu laginya memanglah pisau yang memutuskan. Semisal sudahlah, api ke, nasi ke, air ke, samalah cara dia ni. Memang pisau yang memutuskan secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri. Tetapi tidak kata suku sakat langsung daripada Allah. Memanglah saat putuh tu, saat luka tu, pisau yang bekas, pisau yang memutuskan, pisau yang melukakan, pisau yang bekas tu. Bukan Allah yang menjadikan. Tetapi walaupun pisau yang bekas, pisau yang memutuskan, pisau yang melukakan, dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Jadi tajam tu mari daripada mana? Mari daripada perbuatan Allah. Mari daripada perbuatan Allah, kekuasaan Allah, Allah jadikan tajam dipisah. Mana ada perbuatan Allah di situ. Mana permulaan tu, separuh tu perbuatan Allah. Tajam ni mari daripada Allah yang buat. Zahirnya memanglah kita yang asal. Zahirnya kita yang asal. Jadi tajam pisah tu. Tapi yang menjadikan tajam tu Allah. Lepas ada tu habis kerja Allah. Tajam di pisau itulah yang memutuskan secara tabi'i, secara sendiri-sendiri, yang tak ada dah perbuatan Allah di situ. Tapi walaupun tidak ada perbuatan Allah pada memutus, melukakan, tetapi di situ ada bahagian Allah Ta'ala. Tajam yang memutuskan, tajam yang melukakan, Allah yang bubuh. Ni dia panggil apa? Ittisal. Mana apa? Berhubung, berkongsi, bekerjasama. Ini kam muttasi pada perbuatan. Ini khilaf pada kapi. Ini khilaf pada kapi. Hak tadi kapi ijma' tak ada dah. Tak ada sebut kata berdosa-berdosa, tak ada dah kapi tu. Yang mana pisau memutuskan sendiri-sendiri secara menjadi, tak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kapi ijma'. Ini tak ni. Memang pisau yang memutuskan sendiri-sendiri. Pisau yang bekas pada memutus dan melukakan. Bukan perbuatan Allah yang memutus, bukan perbuatan Allah yang meluka, perbuatan pisau. Tetapi perbuatan pisau sekalipun dengan ketajaman yang Tuhan bubuh di mata pisau. Dia ada kursi situ. Maka oleh kerana ada dia punya ada sakut juga dengan perbuatan Allah, maknanya tidaklah solid perbuatan pisau, tidak solid perbuatan pisau, ada sakut juga memang perbuatan pisau,
tetapi dengan tajam yang Tuhan jadikan di pisau, tak solid 100% perbuatan makhluk ada kaitan dengan perbuatan Allah. Pandangan muktamad tak letak hukum kafir pegangan ni, tapi pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Dan kita lama dah sebut hak berkaitan dengan pegangan yang fasik lagi mubtadi' ni. Hak terdahulunya Mu'tazilah yang masyhur, yang berpegang perkara jahat bukan qada Allah tu, samalah hukum dia. Khilaf pada kafir. Kafir ijma' tak ada dah lah. Memang semua ulama menghukumkan kafir. Khilaf pada kafir dengan bahawa ulama bersisih pandangan kafir ke tidak kafir. Tu khilaf pada kafir. Jadi saya sebut soal mudah hak fasik lagi mubtadi' ni. Fasik ni akidah yang berdosa besar. Mubtadi' ni akidah yang diada-adakan, akidah yang direka-rekakan. Bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Bid'ah pegangan. Hak ni hak khilaf pada kafir bid'ah pegangan ni, hak inilah bid'ah yang sesat, tempatnya neraka walaupun tak hukum kafir. Jadi nak bicara bid'ah i'tiqadiyah ni. Jangan duduk menghuru-harakan masyarakat dengan membid'ah dolalah amalan-amalan yang ada khilaf di kalangan ulama. Hak ni jadi huru-hara masyarakat ni. Bid'ah i'tiqadiyah tidak pernah dibicarakan. Terkadang golongan ni sendiri pun ada yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah. Mereka membid'ahkan amalan hak khilaf ulama, hak furu' agama. Terkadang mereka sendiri berakidah dengan akidah yang bid'ah. Ini golongan yang memecah belahkan masyarakat. Benda yang furu', benda khilafiyah. Kunung ke, tak kunung ke, talqin ke, tak talqin ke, tahlil, tak tahlil ke, wirid secara berjemaah ke, wirid masing-masing ke. Itu benda yang khilafiyah sahaja. Nak buat, tak ambuh, duduk diam. Pada ni. Hak kita nak tekan, molek nak jaganya adalah hak bid'ah i'tiqadiyah. Ni hak bid'ah yang dalalah. Tempatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar. Ini sebut sok mudah. Tinggal semayang memang dosa yang amat besar. Tinggal puasa dosa yang amat besar. Berjudi, minum arak, berzina, dosa besar. So duk ceritalah dosa yang amat besar. Tapi pegangan yang berdosa ni lebih besar dosa daripada dosa tadi lagi. Itu dosa furu' agama. Ini dosa akidah. Tinggal semayang, dosa furu' agama. Tinggal puasa, dosa furu' agama. Berjudi, minum arak, berzina, dosa furu' cabang agama. Ini dosa usul agama. Dosa pada tapak agama. Dosa pada i'tiqad yang khilaf pada kafir. Yang khilaf pada kafir. Hak ni lah sebesar-besar dosa. Hak pegangan yang dosa besar. Hak ada ulama kata kafir ni. Hak ni malaikat akan catat sebesar-besar dosa setiap saat dengan akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah tadi. Semayang comel pekah, tapi malaikat dia catat dosa besar akidah. Puasa comel pekah, tapi malaikat catat dosa besar akidah di bulan Ramadan, bulan suci. Di Mekah sah haji, pekah dia comel pekah haji, tapi malaikat dia catat dosa besar akidah yang terpesong ketika berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Semayang ke, puasa ke, haji ke, walaupun sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya tetap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma tidak kekal kerana tidak dihukumkan kafir. Tapi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang berakidah dengan akidah yang besar, walaupun semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, pergi Mekah sekalipun. Ini cerita molek ni. Ni bab pegangan yang berdosa besar, yang khilaf pada kafir. Contoh tadilah, berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Oh, seumpama tu go, habislah. Itu sesat dah kita tunya. Itu pun khilaf pada kafir juga. Ini pun sama ni. Ini pun sama. Hak berkaitan dengan mensyirikkan Allah pada perbuatan, dengan bahawa pisau memutuskan, pisau yang memberi bekal.
Yang beri bekah, yang menjadikan ni af'alullah. Ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan makhluk. Makhluk lemah. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Putus tu Allah yang buat, luka tu Allah yang buat. Tiba-tiba tidak. Putus tu pisau yang menjadikan, luka tu pisau yang menjadikan. Dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Dia sakut sikit dengan Tuhan. Lepas tu pandangan muktamad tak hukum kafir, tapi dia sebesar akhirnya bid'ah. Satu pandangan tidak, kafir juga, kekal neraka. Sebab apa? Sebab makhluk ambil alih kerja Tuhan. Pisau ambil alih kerja Tuhan pada memberi bekah, pada putus, pada luka. Jadi pisau ni umpama Tuhan juga, satu. Yang kedua, jatuh lemah Allah Ta'ala. Jatuh lemah Allah Ta'ala. Jadi kuasa Allah ni setakat letak tajam di pisau je. Lepas tu bukan Allah yang memutuskan. Allah, lemahnya Allah Ta'ala. Ni. Lepas tu satu pandangan, bukan dosa besar, kafir tu. Jadi yang pertama, pisau yang memutuskan. Mana pisau sudah ambil kerja Tuhan. Satu. Lepas tu Tuhan duduk mana? Kenapa perbuatan Tuhan ni hanya setakat letak tajam di pisau? Lepas tu tak ada dah perbuatan Tuhan. Perbuatan tajam di pisau pula. Jatuh lemah kalau Tuhan seumpama tu. Ni. Lepas tu satu barang, bukan dosa besar, kafir tu. Adapun kalau pisau memutuskan mutlak, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, tu maka kafir tu lah. Hak ni ada kaitan sedikit dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Samalah. Gilah pada contoh-contoh makhluk yang lain. Dia panggil quwwatun. Qaf, waw, ta marbutah. Quwwah. Kekuatan tajam di pisau Tuhan bubuh. Kekuatan panas di api Tuhan bubuh. Kekuatan mengenyangkan di nasi Tuhan bubuh. Kekuatan menghilangkan dahaga Tuhan bubuh di air contohnya. Kan di makhluk ni kan semua ada benda belaka kan. Ada benda. Kalau kita katalah obat contohnya. Nampak obat sama. Hak bulat-bulat lah. Hak lepel-lepel lah. Tapi kandungan dia tak sama. Kandungan dia tak sama. Kandungan tu mari mana? Kandungan tu Allah yang jadikan. Kandungan di obat tu Allah yang jadikan. Kandungan obat ni Tuhan jadikan lain. Kandungan obat ni Tuhan jadikan lain. Ini kalau jenis makan obat. Jenis makan akar kayu zaman dulu gitu juga. Di akar kayu ni Tuhan letak satu kandungan. Di akar kayu lain Tuhan letak satu kandungan yang lain pula. Sebab itulah perubatan dulu akar kayu, tapi akar kayu lain-lain dia punya obatnya untuk penyakit lain-lain. Sebab apa? Sebab di akar kayu tu Tuhan jadikan kandungan yang berbeza. Ini quwwah dia panggil. Puak khilaf pada kafir ni sampai masa kuah yang Tuhan jadikan di makhluk tu lah yang berkah. Kandungan yang ada di obat ni lah yang menyembuhkan penyakit. Kandungan yang Tuhan jadi di akar kayu ni lah yang menyembuhkan penyakit. Ni. Tapi bukan semata-mata obat menyembuhkan penyakit. Bukan semata-mata akar kayu, tetapi obat akar kayu menyembuhkan penyakit dengan kandungan yang Tuhan jadikan di obat, dengan kandungan yang Tuhan jadikan di akar kayu. Ini akidah yang khilaf pada kafir, puak mazhab tabaiyin. Tabi'ah semula jadi. Kita ahli sunnah memang kita berpegang tajam di pisau Allah buat, panas di api Allah buat. Kandungan di obat Allah yang jadikan, betul. Kandungan di akar kayu Allah yang jadikan, betul. Tapi sebagaimana pisau makhluk tajam pun makhluk, sebagaimana api makhluk panas pun makhluk, obat akar kayu makhluk, kandungan tu pun makhluk. Kita pegang kejap dah kan keesaan pada perbuatan makhluk tak bekah sama sekali kan. Kajilah, nak kaji pun apa kandungan yang Tuhan jadikan, kajilah. Memang Tuhan jadikan berbeza. Tuhan jadikan kandungan yang berbeza. Ada ni. Berbeza lah kalau kita kata minyak.
Minyak pun sama juga. Minyak ni kandungannya apa? Minyak ni kandungannya apa? Minyak ni kandungannya peranangnya apa? Ada ni. Kan minyak kan banyak nama kan minyak ni. Tuan jadikan kandungannya berbeza. Hak petro, cara petro, hak DC, cara DC. Tukar letak je, tukar. Pun orang noh lah. Sebab kandungan yang berbeza. Maknanya kandungan di minyak tu Allah yang jadikan. Betul lah kita berpegang seumpama tu. Tapi makhluk tak bekas sama sekali. Yang menjadikan putu ke anguh ke kenyang ke dahaga ke sembuh penyakit ke perbuatan Allah. Hati je kita. Kandungan di minyak ni berbeza-beza. Ni minyak petrol, ni minyak DC. Tapi yang menggerakkan kereta tetap perbuatan Allah. Bukan perbuatan minyak dengan kandungan yang Tuhan letak di minyak. Bukan. Ini kita je kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi di sesuatu perkara memang Tuhan tidak jadikan kosong. Di sesuatu perkara memang Tuhan tak jadikan kosong. Tuhan letak kuat, kekuatan di satu-satu benda. Dengan kajian ilmu-ilmu zahirnya, maka dengan kandungan ni boleh buat perkara ni. Dengan kandungan ni boleh buat perkara ni. Itu hanya pada zahir. Tapi memberi bekas pada menjadikan bukan kandungan tu, tetapi perbuatan Allah. Qadar sekaliannya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita pun nak cakap bab kekuatan tu. Tak cakap gila. Allah tajam molek pisau, cakap asbab. Ada ni. Oh, makna patutlah kata akar kayu ni. Sebab akar kayu ni mahal. Kandungan dia sudah ada kajian dah. Keberkesanan dia. Ceritalah. Sebab itu makhluk Allah. Itulah menzahirkan kekuasaan Allah. Allah jadikan satu benda yang kita tengok kalau kita ada erti ni kau. Apa benda? Bawa akar kayu tu kau. Tak ada benda pakai jumpa kita kau ambil buang sapah je tu. Tapi Tuhan jadikan kandungan keistimewaan dia. Kaji macam mana kaji pun, itulah kekuasaan Allah. Kemudian rebuh akar kayu itu lepas minum berkesan, berubah yang nyata. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Tapi kalau nak cerita bab keistimewaan Tuhan jadikan, cerita gila banyak mana pun. Tapi pegangan kita sekarang yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja. Mana ahli sunnah wal jamaah berpegang memang Tuhan letak sesuatu di makhluk bagi kuat. Kita bicara ni adalah bukan berkait dengan hamba. Hamba ni sama ada manusia, malaikat, jin, dipanggil hamba. Dia hak tadi tu hak pegangan terpesong puak tabi'in dia panggil, puak tabi'at. Dia lebih kurang sama dengan Mu'tazilah Qadariyah. InsyaAllah saya akan bicara suku lah berkaitan Mu'tazilah Qadariyah dengan Jabariyah ni. Saya akan bicara hak baik istiusaha. Tapi cuma saya nak letak dia antara Tuhan letak kuah di pisau. Tuhan letak kudrah di hamba. Tuhan letak kuah di pisau. Faham ni kuah ni? Jangan duk mikir kuah halia pula. Qaf, waw, ta marbutah. Quwwatun, kekuatan. Tu kuah. Tu kuah dah. Kuah halia kunyit. Kunyit senang kenal di warna kuning. Kuah dengan halia tu tukar kadang-kadang. Kadang-kadang awak tak nampak je. Ambil kuah tu depan ambil lah. Padahal kita dak tukar kuah dengan halia. Kalau kunyit tu tak apalah. Dia lain sikit. Kuah Tuhan letak di mata pisau. Hal lain-lain sama lah. Hal lain-lain tu. Tuhan letak kuah di mata pisau. Qadariyah ni Tuhan letak kudrah di hamba. Pisau makhluk Allah. Ni kita ni hamba ni makhluk Allah. Tuhan pun letak kuah di mata pisau. Tuhan pun letak kudrah di hamba. Dia panggil kudrah hadisah. Dia panggil kudrah yang baharu. Tenaga ni lah. Sifat kudrah Allah dia panggil kudrah yang qadimah. Kudrah yang sedia kala.
Kudrah kita dia panggil kudrah hadisah. Jangan duduk soal lah. Mak apa panjang itu? Hadisah. Mak apa? Tu buat lagu je. Asal katanya. Panjang semua ustaz. Mak asli baca panjang gitu ke? Dah. Hadisah. Dah. Tu lagu pesing. Makna ni dia panggil kudrah yang hadisah, kudrah yang baharu. Ni tu letak kita. Zahirnya bagaimana kudrah ni kita makan. Zahir bagaimana kuah tajam di pisau asal. Jadi kuah tajam di pisau ni Allah yang jadikan. Zahirnya kan asal. Kudrah di hamba ni Allah jadikan. Zahirnya kita makan. Gitu. Tapi kudrah di kita ni Allah yang letak. Bukan makanan tu yang menghasilkan kudrah, tetapi Allah yang letak kudrah di kita. Kudrah ni kita boleh rasalah. Kita bangun pagi ketika ada tenaga. Ketika bangun pagi ketika tenaga kita kurang. Kan tak sama tu kan? Jadi Tuhan letak kudrah di hamba. Tuhan letak kuah di mata pisau. Sampai masa hak ni ketajaman di mata pisau itulah yang memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah. Qadariyah ni pula kudrah di hamba inilah yang bekas pada menggerak diamkan usaha hamba dan menghasilkan usaha hamba. Ni. Ini Mu'tazilah Qadariyah yang sama juga khilaf pada kafir. Satu mengatakan kafir, satu pun mengatakan akidah yang fasik dan sebesar lagi mubtadi' akidah bid'ah. Tapi hak kuah di mata pisau dengan kudrah di hamba puak lain-lain. Tapi peseng sama, cuma nama dia lain. Ni hak kuah ni puak tabaiin. Hak kudrah di hamba ni puak qadariyah. Ni. Sebab ada orang letak qadariyah juga, hak jenis letak tajam di pisau, tajam tu memutuskan, dia kata qadariyah. Tidak. Qadariyah hanya Tuhan letak kudrah. Qadar. Ada ni. Ni kita bicara ni kan. Hak rukun yang kena qadar. Mai mana qadar? Kudrah Allah tu lah. Qadar kita bicara sekarang, qadar, qada, lepas dah. Kita bicara qadar. Mai mana qadar? Masdarlah qadar ni, kudrah. Qadar ni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Puak qadariyah ni qadar, kudrah. Mana apa? Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah tu yang menjadikan gerak dia hamba, dan kudrah itulah yang bekas pada gerak dia hamba berusaha tadi. Tu hak Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan Tuhan letak kudrah di hamba. Hak Tuhan letak tajam di pisau, Tuhan letak panas di api, ini bukan Qadariyah ni. Ini puak tabaiin, ini mazhab lain. Tapi hukum dia sama je, khilaf pada kafir. Cara fahaman mereka sama sahaja. Perbuatan Allah letak kuah di pisau. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Siap perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan makhluk pula. Tajam di pisau lah yang melukakan, kudrah di hamba lah yang menggerak diamkan usaha dan menghasilkan usaha. Habis kan sama je. Tapi puak lain-lain. Jangan pula pergi hak tajam di pisau tu qadariyah. Ini sama-sama je ni. Setengah pan mengatakan bukan dosa besar, kafir. Sebab apa? Sebab hamba manusia ni ambil alih kerja Tuhan. Tuhan jatuh lemah. Lepas tu seolah-olah sekarang ni Tuhan tak ada pekerjaan. Sebab siap dah. Tajam di pisau Tuhan buat siap-siap dah. Panas di api Tuhan letak siap-siap dah. Kudrah di hamba Tuhan letak siap-siap dah. Lepas tu mana kerja Tuhan? Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Tak ada dah pekerjaan Allahnya. Tuhan letak dah kuah di makhluk, Tuhan letak dah kudrah di hamba, Tuhan letak kudrah di manusia, Tuhan letak kudrah di jin, Tuhan letak kudrah di malaikat. Tak ada dah kerja Tuhan. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Ada ni. Tapi nak ceritanya antara kuah dengan kudrah ni dia sama, tapi puak lain-lain. Sebagaimana kalau pisau memutuskan tak ada kaitan dengan kuah ketajaman yang Tuhan jadikan di mata pisau,
Pisau semata-mata menghanguskan sendi-sendi yang infisal, yang berasing-asing daripada perbuatan Allah. Tapi ijma' ulama sama juga. Kalau hamba tu sendiri, manusia tu sendiri yang berkah. Manusia tu sendiri berkah, tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Tak ada kaitan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tak ada kaitan. Itu pun sama juga tu infisal, berasing-asing, tak ada kaitan dengan Tuhan. Itu kafir ijma' ulama juga. Sekarang hamba berkah. Ini akidah yang terpesong. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hamba berkah. Pada menggerak diam kan, bangun duduk ke apa ke, hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Hamba sendiri ni apa? Berasing tu daripada perbuatan Allah. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Allah buat dah manusia siap-siap kan, lepas tu tak ada dah perbuatan Allah. Semata manusia tu sendiri yang menggerak diam, langsung tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Qadar ni lain. Memanglah hamba yang buat sendiri, hamba yang gerak diam sendiri, hamba yang bangun duduk sendiri. Bukan Allah buat dah gerak diam hamba tu, bukan Allah buat dah bangun duduk hamba. Tapi walaupun hamba buat sendiri, hamba bangun gerak diam, hamba bangun duduk dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Itu qadar dia. Dia ada sakut dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau hamba gerak diam, hamba bangun duduk secara infisal, tak ada sekaitan langsung, suku sakat langsung dengan perbuatan Allah, itu kafir ijma' ulama. Jadi macam dengan hak taubat iying tadi tu. Hak satunya semata-mata pisau, kafir ijma' ulama. Semata-mata hamba manusia, kafir ijma' ulama. Memanglah pisau memutuskan dengan ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau, atau khilaf pada kafir. Memanglah hamba yang berkah pada gerak diam, tetapi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tapi kan sama je, tapi puak lain-lain ni. Faham tak situ? Kita akidah di sunnah Jumaat, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, pergi kepada keesaan Allah pada perbuatan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, dan tidak ada perkara berlaku dengan bahawa Allah letak kudrah hamba, kudrah yang menjadikan, tidak ada. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu sahaja pegangan. Hak percakapan kitanya tak berubah. Bukan kata sebelum belajar tauhid, selepas belajar tauhid cakap berubah, tidak. Sebagaimana kata dahulu dia ni bukan orang Islam, kemudian dia masuk Islam, dia beriman. Cakapan masa kafir, cakapan masa Islam sama je. Masa kafir cakap makan nasi banyak kenyang, masa Islam beriman pun cakap makan nasi banyak kenyang. Tapi cakap zahir je. Kita orang Islam beriman, kenyang tu tetap perbuatan Allah. Dah tu cakap makan nasi banyak jadi kenyang, itu cakap asbab, tak salah. Ada ni. Mana kita cakap asbab lah. Kalau ada minyak, kereta boleh jalan. Kalau minyak habis, kereta mampu tengah jalan. Apa tengah jalan minyak habis? Apa tak ada orang mampu tengah jalan? Oh, mampu kereta, minyak habis. Dah tak ingat dia lak tu beri peringatan dah. Tapi nanti dulu. Akhirnya bila mampu je kereta tu, memang dah tahu lalu dah. Memang minyak dah lah. Sebab nyala lama dah. Dah malas. Aja kadang-kadang kan bertikat minyak, Allah panjangnya kereta. Biar. Padahal lak lama dah. Berapa mampu kereta, minyak habis. Kalau isi minyak tadi tak mampu pula. Apa? Minyak berkah? Tidak. Atau cakap gitu, cakap asbab. Tak ada salah cakap gitu. Ada salah. Mana ni? Cakap nasi ke cakap minyak kereta ke,
sama sahaja. Ni saya biasa cerita ni. Masa ceramah, penceramah ni kata, jangan kata tapi dia bukan nasi, dia obat. Dia buat obat. Kalau kita cakap makan obat jadi sembuh penyakit, makan obat jadi stabil penyakit, syirik kepada Allah, kafir dia kata. Tak ada Tuhan. Kalau cakap makan obat lah. Lepas tu lepas isyak makanlah. Makan lepas isyak. Penceramah ni cakap hak kereta pula. Orang minat kereta cakap hak kereta lah. Cakap kereta. Kereta tu dibubuh minyak. Minyak tambahan, minyak pelincir. Minyak selendar tu tetap dah. Minyak petrol tu tetap dah. Minyak ni dibubuh dalam petrol. Rasa gitulah. Dalam petrol mana? Dibubuh minyak tu dalam petrol tu jadi apa? Jadi pick-up. Jadi pick-up panggil tak? Jadi laju. Apa panggil apa ni? Tak sedu. Tak sedu panggil. Sedu tak? Sedu panggil apa? Hak jenis lekat-lekat tu kan sedu. Sedu tak? Kalau macam orang sedu tu bubuh tak tisu dahi tau. Tu kalau orang sedu ambil tisu tepek dahi. Kata pelik pula dah. Ambil tisu tepek dahi kalau sedu. Jadi maknanya masa makan tu letak minyak pelincir lah, bukan minyak bukan selain minyak selendar, tapi tu letak tambahan. Jadi kereta pun jadi laju, pick up tak sedu. Kadang dia masa ceramah kalau cakap obat jadi gagah, jadi sehat, syirik kafir. Lepas tu cakap minyak tambahan tu jadi enjin jadi laju, pick up tak sedu, tak sama ke? Cuma obat tu manusia, minyak pelincir ni obat pada kereta, tak sama. Ni orang ceramah ni cakap obat tak boleh, cakap minyak pelincir ni boleh pula. Bezanya itu obat yang zahirnya menyembuhkan orang. Minyak pelincir ni yang zahirnya melajukan kereta. Sama je, hanya cakap asbab. Tapi cakap obat dia kata syirik masa ceramah. Masa makan lepas isyak dia cakap minyak pelincir, itu obat juga, obat kereta. Ni salah pemahaman sangat. Mana cakap asbab macam biasa. Yang hati kita tak ingat pada af'alullah, hati orang awam, pergi pegang kita tetap dah. Semua yang berlaku adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat, secara semula jadi. Sama ada semata-mata umpama pisau memutuskan, ataupun pisau memutuskan dengan kuah ketajaman Tuhan letak di pisau, tak sama sekali. Yang berlaku kesemuanya adalah qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apa tu? Macam mana? Tak ada perkembangan? Tak ada perkembangan ke? Ni buku ni lah tak ada perkembangan. Tak ada? Allah lah, susah sungguhlah. Ramah dah ada tau. Ada pakcik? Ada? Ada bagi dah. Warna-warni kita putih. Lepas tu gambar mana? Bila boleh? 2 minggu dah. Lain ni. Lain. Lain ni bukan. Ini panduan tayamum wuduk dan solat bagi pesakit. Ni hanya panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Nama dia lain sikit lah. Itu panduan bertayamum berwuduk. Bertayamum berwuduk tu bersuci lah, taharah lah.
Ni lain atau lain lah. Ni panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Terengganu tu panduan berwuduk, bertayamum dan bersolat bagi pesakit. Tapi berwuduk, bertayamum tu bersuci lah, dia panggil taharah. Tapi memang nama lain kita nak ni, panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Dah lah. Ada dah boleh dah. Sebahagian. Lagi habis buku ni barulah ada seteri seorang. Jadi lambat. Jadi insyaAllah saya akan baca satu-satu lah juga ni. Mungkin ada yang akan langkah tu mungkin lah. Tapi sebahagian besar saya akan baca dalam buku ni. Jadi lepasnya bicara berkaitan dengan syarat wajib di surat 15. Ini dimasuk pada syarat-syarat sah solat. Di surat 16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syarat sah solat. Terdahulu syarat wajib. Siapa yang berkewajipan solat? Hak berkewajipan solat orang Islam, orang baligh, orang yang berakal, orang yang suci daripada haid dan nifas. Yang gugur kewajipan sembahyang 7 golongan: orang kafir, kanak-kanak belum baligh, orang gila, orang mabuk, orang koma, pengsan, orang haid, orang nifas. Tu 7 golongan yang gugur kewajipan sembahyang. Kalaulah cukup syarat wajib, kekal kewajipan sembahyang, walaupun nanti bila bicara syarat sah, ada syarat sah tidak mampu disempurnakan sekalipun, selagi syarat wajib masih lagi cukup, kekal kewajipan solat. Ini saya sebut berulang kali dah, perbezaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila syarat wajibnya tidak lengkap walaupun satu. Adapun dalam suasana yang tertentu yang menyebabkan tidak mampu, tidak kuasa untuk menyempurnakan syarat sah, tidak menggugurkan kewajipan solat selagi syarat wajib masih lagi cukup. Itu kena jelas molek tu. Beza antara syarat sah dengan syarat wajib. Dalam kitab Idatus Sibyan kita, dia datangkan nombor terang di situ. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Syarat wajib yang kelimanya adalah masuk waktu. Dalam kitab Idatus Sibyan kita, dia comel, dia buat nombor syarat wajib suku, syarat sah suku. Adapun kita dalam kitab fiqh lain, biasa yang disebut nombor adalah syarat sah. Bermula syarat sah sembahyang ada 5. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci daripada najis. Yang ketiga, menutupi aurah. Yang keempat, menghadap qiblah. Yang kelima, mengetahui kaifiah sembahyang. Contohnya, didatangkan bilangan syarat sah. Tapi dalam kebanyakan kitab, syarat wajib dia tak datangkan bilangan, dia tak datangkan nombor. Cuma biasa kita dimulai, maka wajib solat atas orang Islam yang mukallaf. Ni wajib solat atas orang Islam yang mukallaf. Mana mukallaf? Baligh serta berakal. Mana wajib solat atas orang Islam yang baligh serta berakal dan suci daripada haid dan nifas. Dia cerita gitu je. Dia tak ada nombor. Dia hanya bicara sebut bermula wajib solat 5 waktu atas orang Islam yang mukallaf, yang baligh berakal, yang suci dari haid dan nifas. Situ keluar 4 syarat wajib. Mana yang pertama? Islam macam dalam buku kita ni. Yang kedua, baligh. Yang tiga, berakal dalam buku kita ni. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Tapi buku kita ni buat nombor. Buku kita ni buat nombor.
Syarat wajib dibuat 4 nombor. Syarat sah dibubuh 5 nombor. Ni syarat sah dibubuh 5 nombor dalam buku ni. Syarat wajib bubuh 4 nombor dalam buku ni. Tapi biasa kita ada syarat wajib tak bubuh nombor. Bermula solat 5 waktu wajib atas orang Islam yang mukallaf, yang suci dari haid dan nifas. Syarat sah barulah biasa letak nombor. Suci daripada hadas, suci daripada najis, jadi letak nombor. Sekarang ni berbicara berkaitan dengan syarat sah. Solat yang dilakukan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut syarat sah. Pertama, dilakukan dalam keadaan suci daripada najis pada badan, pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Ini syarat sah dia lah. Suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Tempat solat ni tempat yang bersentuh dengan kita ataupun pakaian kita dalam solat. Tempat solat bagi orang lelaki sempit, tempat solat bagi orang perempuan luas. Ada ni? Tak sama tempat solat bagi orang lelaki dengan tempat solat bagi orang perempuan. Orang lelaki pula jenis pakai seluar panjang. Dia lagilah sedikit tempat solat mereka nak banding orang lelaki pakai kain pelekat. Dia tempat solat ni tempat yang bersentuh dengan tubuh kita dan pakaian kita masa solat. Tempat yang bersentuh dengan pakaian. Orang perempuan banyak mana tempat yang bersentuh dengan pakaian. Orang perempuan pakai baju semayang, baju kana dia tu kan, bila sujud saja dia sudah ni. Mana-mana pakaian yang kena tempat tu dia panggil tempat solat. Ada ni. Itu saya kata tadi, tempat solat bagi lelaki sempit, tempat solat bagi perempuan luas. Jadi perempuan nak solat ni bukan hanya tengok atas sejadah je. Tapi sejadah kena kira juga. Tapi sejadah ada tai cicak kering sekalipun. Bila dia disujud saja, kain semai dia kembar. Siapalah turun daripada sejadah kena dia tai cicak kering, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tempat solat dia tu tidak suci. Dia panggil tempat solat lah tu. Tambah kalau orang puan semai tepi-tepi dinding pula. Tepi dinding ni banyak tai cicak, kena jagalah. Orang lelaki kalau kata ada tak cicak tengah perut tu tak apa lagi, tengah perut sejadah tu. Bukan tengah perut orang. Tengah perut orang tu najis pada badan dia panggil. Tengah perut sejadah tu. Kita semayang, cicak pergi berak tengah sejadah. Tak ada masalah sebab kita sujud tak ada kena-kena kita pun. Tapi kalau ke perempuan masa sujud baju semayang dia tu, selerik lah, ada selerik. Selerik lah. Orang lelaki tak ada apa pun. Pakaian dia kalau pakai orang lelaki pakai baju t-shirt pula contohnya. Mana ada dia pakai seluar panjang, dia pakai t-shirt. Mana ada pakaian dia akan kembang ke jatuh ke bawah ke, tak ada lah. Jadi masa dia sujud tu, di tengah sejadah tu ada tak cicak suti. Tak ada benda-benda. Itu tempat semayang, bukan satu sejadah tempat semayang. Tempat semayang adalah tempat yang bersentuh dengan tubuh kita dan pakaian kita pada masa kita solat. Itu dipanggil tempat sembahyang. Tengah sejadah tak kena di tubuh kita. Tangan kita depan, lutut kita belakang. Tengah tu tak ada kena tubuh kita. Pakaian kita pun tak ada kata jadi selerik tu macam pakaian perempuan. Maka di tengah tu bukan tempat sembahyang. Ada ni. Jadi tempat sembahyang perempuan ni luar kena, dia kena tu sikit lah. Sebab dia pakai baju tu kan, baju dia besar, kembang. Tu kena kira tu. Dia panggil tempat solat. Suci, kadang suci dan najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Ini lagi pada pesakit. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan, pakai pamper. Bila pakai pamper ni faham-faham lah. Dia nak istinja tu tak sama dah dengan istinja qada hajah biasa. Istinja qada hajah biasa najis hanya ada di tempat keluar.
Adapun kalaulah qada hajah dalam pemper, najisnya sudah ke depan ke belakang. Bukan ke depan ke belakang saja, najis tu pun kering dah. Tahi pun kering dah. Ni payah nak istinja ni. Payah nak basuh najis. Dia kalau najis tu sudah melampaui tempat keluar, kita tak panggil istinja dah sebenarnya. Dia panggil basuh najis dah. Sebab istinja ni masih lagi boleh menggunakan tisu. Adapun seumpama ni sudah tidak boleh menggunakan tisu. Sebab istinja ni basuh najis tempat keluar. Hak ni najis tu sudah duduk di punggung, di pangkal peha, tahinya, air kencingnya. Hak tu sudah pergi pada basuh najis. Dia sebut kata basuh najis satu saja, air semata-mata. Kalau istinja ada dua, air dengan batu. Tu kalau istinja. Sebab itulah istinja dengan basuh najis diletak tajuk asing-asing. Istinja lain, basuh najis lain. Istinja ni kita menyucikan najis di tempat keluar najis, hak najis di dua kemaluan tu, dengan menggunakan air ataupun batu. Kita sekarang tisu lah. Adapun basuh najis satu je lah, menggunakan air. Dia lain. Jadi kalau qada hajah dalam pemper ni basuh najis dah. Sebab dia bukan najis berada di tempat keluar. Najis depan belakang dah, kering dah najis tu. Jadi ni hak sukar ni. Pesakit, untuk wudukkan pesakit mudah. Untuk ni untuk pastikan pesakit tu suci dan najis pada tubuh dia. Pakaian tu okeylah, pakaian tu dah. Tempat tidur tu okeylah kita kata. Tapi begitulah. Hak berat ni tubuh tu lah. Macam mana kita nak sucikan? Jadi menurut mazhab Syafi'i, pesakit tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan dia. Nak menghilangkan dia sendiri tak mampu, dia wajib kena minta tolong. Dia wajib kena minta tolong. Tak ada orang nak tolong duduk hospital ni. Sekarang ni pula nak melawat macam dulu-dulu. Tak boleh lagi ke sekarang ni? Masih lagi payah lagi. Kan sekarang ni kan dia endemik dah kan. Mana nak melawat pesakit hospital tu masih lagi, mana ada hak lah. Ada hak lagi. Tak bebas macam dulu tak lah. Kan dulu kan bebas kan. Time melawat penuh. Sekarang masih lagi dijagalah. Mana masih lagi tak balik asal lah. Sebab lama dah melawat orang tu. Lepas benda tu dah melawat dah lah. Dah nak masuk. Mana tak boleh lagi lah. Lepas tu nak tolong siapa lah. Ni kita nak semayang ni, wajib minta tolong. Tapi tak ada orang nak tolong. Wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis, sebagai menghormati waktu. Namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis. Kenapa wajib menunaikan solat? Syarat sah kena suci dan najis. Pesakit tak mampu nak menyempurnakan syarat sah. Kenapa pesakit masih lagi wajib solat? Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Ni faham sini. Sekarang syarat sah suci dan najis. Tiba-tiba pesakit ni tak mampu menghilangkan najis. Kenapa masih lagi wajib solat? Kerana syarat wajib masih lagi cukup. Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas. Dia masih ada cukup syarat wajib. Ni najis ada ni, suci daripada najis, syarat sah. Dah syarat sah tak mampu nak buat. Syarat sah tak mampu nak buat, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib masih lagi lengkap, masih lagi cukup. Hak tu nak beza molek syarat wajib dengan syarat sah tu.
Hak ni dulu-dulu cerita ke Allah, payahnya lah nak beza atau syarat wajib dengan syarat sah. Ingat lagi lah hak syarat wajib suci dari haid dan nifas. Syarat sah suci daripada hadas besar. Mandi wajib syarat sah. Apa bezanya ustaz? Hak tula je. Ya puan jawab. Hak tula. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Syarat sah suci daripada hadas besar. Sebab dia berhadas besar kan? Hak tula dia kata. Apa bezanya? Hak tulanya kat mana? Suci dari haid dan nifas kering. Suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Hak tula dia kata kalau kering pun kalau tak mandi wajib lagi cepat tula kok dia kata. Kata oh payah basuh. Dah kering-kering pun dah tak mandi lagi. Supaya kok dia kata. Tak mandi lagi apabila kering sudah berkewajipan. Sudah berkewajipan. Tak mandi lagi. Tak mandi lagi tak berdosa kalau waktu tawar lagi, tapi makruh lah. Kering pukul 2, wajib dah sembahyang zuhur. Dia tak mandi lagi. Dari sembahyang lagi tak mandi, tapi makruh lah sebab dia tidak segera mandi. Waktu panjang tak wajib dia mandi segera. Tapi sampai masa kena segeralah melengkapkan syarat sah, kena pergi mandi wajib. Hak wajibnya pukul 2 tadi sebab kering. Nak sembahyang kena pergi mandi untuk menyempurnakan syarat sah. Allah lah payahlah nak boleh faham syarat wajib dengan syarat sah. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas kering. Syarat sah suci daripada hadas besar iaitu mandi wajib. Yang mewajibkan solat kering. Kita bicara melepaskan kering di hujung waktu. Siap-siap nak pergi mandi, habis waktu. Waktu tu kena qada. Qada apa? Saya mandi pun tak sempat. Mandi tu menyempurnakan syarat sah. Kamu wajib mandi, kamu wajib solat bukan kerana kamu mandi. Kamu wajib solat kerana kamu suci daripada haid dan nifas dengan bau kering haid tu. Mandi tak sempat tak ada salah. Kita bukan sengaja melengahkan mandi. Memang kering tu di hujung waktu sangat. Habis waktu tu kena qada. Solat tu zuhur kena qada. Kalau di hujung waktu zuhur contohnya, belum sebab mandi tak ada salah. Sebab kita tak sengaja, sebab dia lewat sangat kering. Tapi kenapa kena qada zuhur? Sebab di hujung waktu zuhur syarat wajib kembali cukup, iaitu suci daripada haid dan nifas. Belum sempat mandi untuk menyempurnakan syarat sah. Ada ni. Macam di sini. Ni serta dengan najis. Kenapa kau masih lagi wajib solat? Sebab dia masih lagi cukup syarat wajib. Ada ni. Wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis sebagai menghormati waktu. Ini ayat kita, sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu, yakni sebagai menunaikan kewajipan apabila masuk waktu solat dalam keadaan kita cukup syarat wajib. Menghormati waktu dengan bahawa kita menunaikan kewajipan solat apabila masuk waktu dalam keadaan kita masih lagi lengkap syarat wajib. Mana kita sudah menunaikan kewajipan. Mana kalau mati kemudian tu kita mati dalam taat. Sebab kita sudah menunaikan kewajipan solat apabila masuk waktu dalam keadaan syarat wajib kita cukup, tapi kita tak mampu nak menyucikan dari najis sebab kita terlantar, tak ada orang tolong. Gitulah. Namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Kenapa kena ulang kembali, kena qada kembali? Sebab ketika solat dalam waktu tadi itu syarat sah tak mampu disempurnakan, maka kena ulang kembalilah solat yang tidak lengkap syarat sah, suci daripada najis. Dan kalau syarat sah tak mampu disempurnakan, kenapa kamu solat? Sebab bila masuk waktu syarat wajib masih lagi cukup, maka berkewajipan solat.
Dah berkewajipan dah solat dalam keadaan dengan najis itu, kenapa wajib diulangi? Sebab syarat sah tidak mampu disempurnakan. Syarat sah tak mampu disempurnakan, kenapa kamu masih lagi solat? Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Siapa pagi esok? Gitulah. Ni apa pening pula kita ni pening. Semayang dah. Lepas tu ulang pula. Semayang siap lah, kenapa nak ulang? Ulanglah sebab kamu semayang terdahulu setengah najis. Dah kalau ada najis, kenapa semayang? Dia gitu. Semayang sebab kamu syarat wajib masih lagi cukup. Dah kalau gitu, selesai dah lah kita semayang. Qada apa lagi? Sebab syarat sah kamu tak mampu nak sempurnakan. Lepas tu, kalau syarat sah tak mampu disempurnakan, ada najis, kenapa solat? Jadi payah main. Balau gitulah jawapan dia. Dia syarat sah tak mampu disempurnakan, kita bukan sengaja sengeleng, kita sakit, kita nak buat sendiri tak boleh. Contohnya orang aksiden, mana kaki tangan digantung, mana boleh pergi ke mana-mana. Orang hak penyakit, hak wayar penuh tu lah tubuh, mana boleh pergi ke mana-mana. Ada ni, situlah dianya. Orang tukar pakaian pun situlah, orang lak tubuh pun situlah, mana boleh pergi bilik air. Hak kaki tak gantung, hak tak ada wayar di tubuh pun terkadang tidak dibenarkan pergi bilik air. Sebab risiko dia tinggi. Kalau nak pergi juga, dia kata kamu bertanggungjawab sendiri. Pada ni. Hak tak ada kata tergantung kaki tangan, tak ada di tubuh dia ada wayar pun tak dibenarkan juga nak pergi bilik air. Sama itulah yang memang orang yang memang tak pergi bilik air. Maknanya dia memang kaki dah. Semuanya orang buat belaka. Ada ni. Jadi maknanya bukan sengaja sengeleng. Kalau sengaja sengeleng, sembahyang serta najis haram, dosa besar. Kalau sengaja sengeleng, sembahyang serta najis, ni bukan sengaja. Syarat ambil salah dah sebab kita tak mampu nak buat. Tapi kenapa wajib solat? Sebab kita masih lagi cukup syarat wajib. Masa waktu kita kena sembahyang lah. Syarat sah suci najis tak mampu disempurnakan, waktu di luar keupayaan waktu. Cuma kena ingat molek lah. Di sini dia bicara berkaitan dengan ini solat setengah najis tak mampu disempurnakan, disucikan. Tetapi kalau ada orang yang sanggup tolong untuk wuduk kan, wajib wuduk kan? Wajib wuduk kan? Ada ni. Sekarang ni memanglah keluarga ada. Orang ni keluarga dia ada, tapi cuma tak boleh, dia terlantar. Jadi maknanya paper tu setakat tukar atas katil, lepas tu dia lap begitu je. Lap tu pun lap dengan macam air obat untuk supaya tak jadi kuman gitu je. Dia tidak menyucikan najis. Bila dia pakai paper baru. Jadi keluarga dia pun suruh disolat lah. Tapi keluarga dia tidak wuduk kan. Tanya dah kenapa tidak wuduk kan. Dah kalau wuduk pun solat kena ulang juga. Sebab najis di paper tu tukar paper baru je, najis tu tak basuh pun dia kata. Mana solat serta najis juga, akhirnya solat tu kena qada balik apabila segar di rumah nanti. Jadi dia pun solat tanpa ambil wuduk, dia kata hormat waktu. Sekarang solat dalam keadaan najis tak basuh, kita dah upaya. Tapi kita upaya wudukkan pesakit, kita wajib wudukkan pesakit. Sebab suci dan najis satu kewajipan asing. Berwuduk satu kewajipan asing. Menutupi aurah satu kewajipan asing. Menghadap kiblah satu kewajipan asing. Kena faham situ. Yang kita tak mampu adalah menyucikan daripada najis. Tak apalah kita tak mampu. Dan kita mampu tak tolong pesakit tu berwuduk, boleh lah. Wajib kita kena tolong berwuduk. Walaupun solat tu akhirnya kena qada juga, sebab dia solat setengah najis. Hak tu tak apa dah waktunya, memang kena qada semula.
Tapi jangan kerana tak mampu menunaikan kewajipan sucikan najis, ditinggalkan kewajipan berwuduk tu. Jangan gitu. Ada ni. Sebab suci dan najis itu satu kewajipan lain. Berwuduk satu kewajipan lain. Dak ni sekarang ni cerita keluarga ni cerita zaman sebelum PKP, belum Covid lah ni. Mana keluarga memang ramai. Kebetulan yang pesakit tu pula ustaz jugalah pesakit tu. Tapi mungkin pesakit tu sendiri pun dia mungkin tak teringat ilmu-ilmu. Dah orang sakit capu pula dengan orang tua. Tua benar dah, tapi orang tua lah dalam 60-70 lah kita kata. Jadi 60-70 capu pula dengan dia sakit. Jadi dia ikut orang buat je kadang-kadang orang gini. Mayang ayah lepas tu kan najis ni tak nak buat ayah, biar mayang amat waktu sudah lah. Jadi mungkin ustaz ni pun tak perasan dah. Dia tak perasan dah. Jadi ikut orang royak je kalau umpama ni. Dia kata, kenapa kamu tak wudukkan? Kamu kena wudukkan orang tua kamu tu. Sembahyang kena ulang, anak dia kata. Memang sembahyang kena ulang. Sebab dia sembahyang serta dengan najis. Tapi tetap kamu kena wudukkan, itu satu kewajipan lain. Dia kira hormat waktu ni, dia boleh buat cincai. Tak boleh. Keuzuran kita bahagian apa? Bahagian nak sucikan najis. Tak apalah tu. Ada kita uzur juga, kepayahan juga untuk wudukkan pesakit. Ada, kena wudukkan pesakit. Wajib kena wudukkan pesakit tu. Bab najis tu bab lain. Bab najis tu bab lain. Menurut satu pandangan masyhur mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan boleh bersolat sekalipun bersama najis, dan solat dilakukan sah, mana tak wajib dia qadakan kembali. Dia pandangan masyhur dalam mazhab Maliki ni bukan pesakit. Pandangan masyhur dalam mazhab Maliki, suci dan najis hanya sunat jua, termasuk pada masa kita segor-segor. Situ bukan masalah pesakit ni. Dia mazhab Maliki ada dua pandangan. Kedua-dua pandangan sama sahaja. Suci daripada najis bukan syarat sah solat. Pandangan masyhurnya, suci dan najis sunat jua. Sembahyang serta najis sah, tapi tak ada pada sunat, iaitu suci daripada najis. Satu pandangan mazhab Maliki, suci dan najis bukan syarat sah, tapi wajib kamu solat serta suci dan najis. Tiba-tiba dia solat dengan sengaja berserta dengan najis, solatnya sah tapi berdosa. Itu mazhab Maliki, dia ada dua pandangan. Tapi pandangan masyhur dalam mazhab Maliki, suci dan najis bukan syarat sah solat, hanya sunat saja suci dan najis. Ada pun mazhab Syafi'i, suci dan najis syarat sah solat serta berkewajipan. Dia kau yang pandangan masyhur dalam mazhab Maliki, suci daripada najis bukan syarat sah sembahyang, hanya sunat jua. Mana Nabi SAW sembahyang dekat Kaabah, orang kafir letak apa di belakang Nabi. Nabi tak berhenti solat. Fatimah radhiyallahu anha yang dibuang najis yang tuan letak, yang pok kafir koreh dia letak di belakang Nabi. Tu menjadi dalil bahawa solat serta najis sah. Mazhab lain pula, itu di Mekah, di Madinah, Nabi perintah supaya sucikan najis ketika solat. Perintah tu sunat jua, bukan wajib. Itu mazhab Maliki. Ada ni. Ni hukum pekah. Dia gitu. Ni biasa tu saya sebut ni. Dia kata mujur ada mazhab Maliki. Orang Afrika boleh masuk syurga. Sebab dia kata apa, orang Afrika ni maknanya kalau dengan Melayu kita kok jauh lah. Kalau Melayu kita ni bersih kan, orang dia tu memang gitulah. Dan mazhab Maliki, najis sah sembahyang, sihat-sihat ni, suci najis sunat jua. Mazhab Maliki pula bukan barang kita kata najis, dia tak najis-najis pun. Najis betul no.
Syarat suci najis bukan syarat sah pun. Barang tu najis ke dok. Hak kita najis dia kata dok. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni babi pun tak najis. Mazhab Maliki ni anjing pun tak najis. Mazhab Maliki ni anjing babi pun tak najis. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki disama dengan mazhab Hambali. Air kencing tahi. Air kencing tahi daripada binatang yang dagingnya boleh dimakan tak najis. Itu mazhab Maliki dengan Hambali. Air kencing tahi daripada binatang yang dagingnya boleh dimakan, air kencing dan tahi itu tak najis. Jangan risau faham pula. Oh, boleh makan tahi dia. Boleh makan. Boleh makan tahi itik boleh makan. Tahi itik boleh makan. Kenapa tahi itik? Tahi itik kuih itulah, bukan tahi itik betul. Kuih tahi itik boleh makan. Bukan mazhab mereka tahi ayam tahi itik boleh makan, bukan. Tak najis tak semesti boleh makan. Jangan salah faham pula. Mana tahi kambing ke tahi lembu ke tak najis. Ni ada tu guru ni. Dia bela kambing. Kalau kambing berok dia kain dia kebas-kebas gitu kain dia sembahyang lah. Tak najis. Air kencing tahi yang keluar daripada binatang yang daging boleh makan. Ada ni. Dan ayam, itik, kambing, lembu daging boleh makan kan? Air kencing tahi dia tak najis. Senyum kita. Gitulah. Tak najis bukan kata boleh makan air kencing, boleh minum air kencing, boleh makan tahi binatang, tak ada. Cuma tak najis. Najis. Najis pula mazhab Maliki, suci dan najis bukan syarat sah sembahyang. Kan? Itulah. Ada kitab-kitab ni. Hak kotoran batin yang ijma' ulama. Riya, ujub, takabur, hasad tu ijma' ulama tu. Tak ada khilaf. Kotoran zahir khilaf ulama. Najis ke tidak najis? Najis. Nak semayang syarat sah ke tidak suci najis ataupun sunat saja? Khilaf ulama. Yang pelik manusia kita ni, hak ijma' ulama kotoran batin dibiarkan. Hak zahir, kotoran zahirnya sungguh sangat khilaf molek, tapi hati kotor ni manusia. Hati hak ijma', hak zahir tu khilaf. Dia perkara gini kita kena ni bukan kita bermazhab Syafi'i, kena faham molek. Jangan buat berkurang bab najis-najis ni. Tetapi terkadang kita kena tahu ilmu ni untuk menghilangkan rasa was-was ataupun syok wasangka. Contoh kita pergi rumah orang, nak tumpang semai rumah orang, Allah tengok anak-anak cucu dia kok turun tanah kaki dak pakai selipar, apa tu naik atas rumah, apa tu tanah kaki dak pakai selipar naik atas rumah. Tanah tu ada ayam, ada itik. Nak semayang macam mana rumah ni? Ada ni? Dah. Anak turun tanah naik atas rumah selipar dak pakai. Ada ni. Kalau fardu takdir lah, ada tahi ayam, tahi itik, terus ada pedulilah. Sebab apa? Mazhab Maliki bukan kata suci najis, benda tu tak najis pun. Tapi tepas sembahyang tak nampak benda tu. Takut mari waswak. Nak sembahyang macam mana ni? Tadi daripada bilik air, selipar tak ada, kaki basah duk pijak latar rumah dia ni. Macam mana ni? Kalau betul ada tahi ayam latar tu pun, tak apalah. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, tak najis pun tahi ayam tu. Payah sangat mazhab Maliki Hambali. Pakar ulama mazhab Syafi'i, pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, ada dalam kitab Fathul Mu'in. Saya ngajar malam ni lepas isyak di Masjid Ladang tu. Pandangan Imam Istakhri dengan Ar-Ruyani sama je. Air kencing, tahi daripada binatang yang daging boleh dimakan, ni ulama mazhab Syafi'i ni hukumnya tak najis juga. Nak hilang di hati kita ni was-was ke syok wasangka ke. Yelah, kadang-kadang bukan rumah orang ni. Kadang-kadang bukan rumah orang. Kadang-kadang surah-surah.
Di beranda tu tak ayam, pakai habis gitu je, tak ada seorang cara pun. Habis gitu je. Daripada hok basah tu jadi kering, tinggal tepek masa kering. Lepas tu hilang gitu je. Mu tengok, aku tengok, tak peduli belaka, cuma elok je elok. Tak ayang elok, tak ayang elok. Lepas tu lama-lama siapa basuh? Tak ada orang basuh. Lepas tu hilang gitu je. Pada ni. Ya kering tu mungkin orang sepak ke apa gitu lah dah kering. Lepas tu kita nak sembahyang macam mana? Oh lah, benda tak nampak. Kalau kita bijak di kapek tak nampak. Kita hukum suci. Mari waswas di hati. Tengok tahrik no di beranda. Dah kalau ada sungguh pun biar gila. Sah sembahyang ni. Tapi kita bukan nak pakai gitu. Nak hilang waswas di hati kita. Kena tahu lebih sikit lah. Kalau rumah kita jaga sangat-sangat. Di rumah orang, di surau, masjid tak apalah masjid. Masjid ni dia ada orang yang memang khas dah bertugas jaga kebersihan. Kalau surau bala ni suka rela. Surau bala suka rela ni orang tula je hak buat kerjanya. Orang tu tak ada dah, tak mari surau dah. Tak ada cara lok gitu je. Ni biasa tengok ni. Kau tak ayam tu Allah lemahnya lah. Kita malah kau. Kita malah juga. Cerita saja boleh lah. Malah je kau. Mana demo lah. Demo tak mau basuh kau. Surah demo. Lepas tu kau berdak basuh. Tak najis Siapa pula tu? Imam Istakhri, Imam Ar-Ruyani. Sebab apa? Malah. Jadi malah. Dah surah orang tu pun. Apalah kita nak tupang semayang. Tengok Allah. Siapalah Tok Siok surah. Surah tak ada Tok Siok. Dia ada sukarela je. Kalau ada seorang jenis dengan tulang, bersih lah. Kalau tak ada seorang habuk, jenis rajin, payah lah. Sebab dia bukan macam masjid, ada Tok Siok. Mana kalau timbul di hati seumpama tu lah. Mana kita kira tak apalah. Tak apa. Jadi kalau dalam mazhab Maliki ni, kalau lah pesakit, ni bukan masalah pesakit lah. Mana kalau disolat setengah najis, solatnya tak wajib diulangi. Jadi kalau kita lama duduk di hospital, semayang serta dengan najis dan pamper setakat lap-lap sahaja, kalau kita nak pakai mazhab Maliki tak muqaddah terpulang. Yang pentingnya pada masa-masa waktu solat jangan tinggal. Penting. Solat jangan tinggal. Dia kalau kita nak menyucikan najis, ini jadi panjang kita ni. Kita selagi 2 minggu dah nak baca. Payah nak berhenti dia gini. Hak di hospital tu dia pakai tisu ni, tisu ada air tu. Tisu basah. Tisu basah tu bukan air biasa tu. Bukan air mutlak. Dia ada obat, dia ada sabun, dia ada obat yang mematikan kuman. Ni cerita sebab belaka lah. Obat mematikan kuman. Gitu je lah. Tapi mematikan kuman perbuatan Allah. Jadi mana bukan tisu basah dengan bau tisu tak ada air mutlak. Kalau tisu tak ada air mutlak, jadi je. Ada ni. Kalau kita basuh najis dengan tisu yang ada air mutlak, boleh jadi suci kalau pandai buat. Ada ni. Tapi tisu ni bukan air mutlak. Dia air sabun campur dengan obat di dalam tu. Jadi walaupun dia buat sampai ke tak ada tu. Comel dah tempat najis tu. Kumang pun tak ada dah sebab dia ada obat matikan kumang. Tetap dihukumkan najis. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita menyucikan najis hanya dengan air mutlak. Air yang mutlak. Ada ni. Mana kalau dia buat ini basuh najis hot dalam paper ni, dia pakai tisu apa, tapi dia selam dengan air mutlak. Kena cara buat suci lah. Tapi masalah ini bukan air mutlak. Hot di hospital tu memanglah tisu tu tisu obat, bukan memang air mutlak tu. Melainkan kalau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni apa air sekalipun janji hilang sifat najis, hukumnya suci. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni air kopi, air teh, air tebu boleh belaka. Boleh menyucikan najis. Janji menghilangkan sifat. Ni dia mazhab Hanafi.
kita tak boleh. Kita air sabun tu tak boleh. Sebab air sabun tu bukan air mutlak. Benda ni. Cuma mesin basuh tu air sabun mula-mula. Kedua, ketiga tak ada air sabun dah. Tak apalah. Ada ni. Air sabun tidak boleh menyucikan najis, bukan air mutlak. Jadi sekarang ni hak tisu basuh ni di dalam tu memang tidak ada air mutlak. Mana walaupun dia buat tu comel sekalipun, tetap mazhab Syafi'i kita menghukumkan solat serta dengan najis. Tetap solat serta dengan najis. Tapi dalam keadaan keuzuran tak berdosa, cuma solat tu kalau mazhab Syafi'i wajib diqadakkan kembali, gitu je. Ni cerita di hospital ni, kalau di rumah pun sama juga. Di rumah tak ada orang nak buat. Tak ada orang nak buat. Orang lelaki lagi dak petang, tak sampai rumah lagi balik kerja. Kalau di rumah tu orang perempuan. Lepas tu nak buat macam mana orang tua ni? Terlantar nak buat macam mana najis dia. Semayang kita jamak dah. Zuhur letak dalam waktu asar, jamak takhir. Tapi sampai pukul 6 pun tak balik lagi orang lelaki. Nak buat macam mana? Kalau orang lelaki balik pukul 6 contohnya, bolehlah mandi sekali sehari tu. Mandi bersih. Okey, solat zuhur dan asar jamak takhir. Tunggu sekejap orang pun bang maghrib. Jamak takdim maghrib dengan isyak. Sudah semayang. Ianya. Tapi terkadang maknanya petang dah, tak sampai ke rumah lagi. Hak ada rumah tu orang puang, nak buat macam mana? Orang hak senang-senang iyalah bila air dekat. Orang kampung-kampung bukannya mudah nak buat kerja ni. Main dengan najis ni, main dengan orang uzur, main rumah pula rumah kampung biasa gitu, payah. Kalau bila air dekat pun payah juga nak buat kerja ni. Sebab orang uzur ni, dia lembek ni, dia tak tolong kita. Mana memang beban kita sungguh-sungguh lah, memang dia tak tolong. Kalau orang bertenaga ni, dia ringankan tubuh sikit, kita angkat pun jadi ringan. Orang uzur terlantar ni tak ada tolong kita, memang betul-betul pakai tenaga. Ada ni. Silap gaya mati orang jaga dulu daripada orang sakit. Sungguh. Oh, sakit pinggang, sakit. Tahulah kalau kita jaga orang uzur ni. Masa pula bukan masa sebulan dua, makan tahun. Dia ni tak apalah. Kalau boleh tukar paper tu. Walaupun tak basuh apa, tukar paper, buat paper baru. Lepas tu ambil uduk sudahlah. Ambil uduk je. Ambil uduk waktu semayang. Lepas tu najis bukan kita sengaja, kita tak mampu nak buat. Lepas tu macam mana? Pakai mazhab Maliki. Itu je lah. Suci dan najis bukan syarat sah semayang, hanya sunat saja atas pandangan yang masyhur. Ni kena bukan kita ni begini. Kita kena faham dalam bab fiqh. Dahulu masa saya mula-mula ngajar, memang setengah orang dia pelik. Kenapa cerita mazhab-mazhab yang lain? Kata begini, cerita mazhab lain sebagai ilmu penambahan. Dalam keadaan kita darurah tersepit sukar, kita boleh tumpang mazhab lain. Kita bukan nak buat amal ni capu-capu mazhab, bukan. Kita pakai mazhab Syafi'i, kita kan apa nak capu-capunya. Ada juga orang ni sengeleng. Dia kata dia mazhab Syafi'i. Kemudian kalau kata dengan puang dia sentuh, dia dipiping sejik suara, dipiping dia tak atas. Tak payahlah gitu. Mana ni? Tak payahlah. Tapi kalau ada kadang tersepit pergi Mekah, pakailah. Gitu. Sengaja ni bukan gitu, maknanya kadang-kadang tertentu. Contohnya mana kadang tertentu, contohnya payah ni, hak jaga tok laki bining, hak jaga bining tok laki. Lepas tu macam nak wuduk nak semayang ni. Pada ni pakai sarung pasal tahun dengan dah dia kata, tapi payah nak jadi tak setuh tu payah. Setuh juga walaupun pakai sarung tangan pun. Lepas tu macam mana tu? Kan nak ambil semayang berulang kali. Ada ni. Mana kalau masa segar-segar jangan sengaja-sengaja. Sentuh sampai si wuduk tak batal tu, sengeleng gitu tu. Tak sungguh.
Kalau cerita bab jaga pesakit, isu ni. Bab yang jaga suami tu isteri. Yang wudukkan suami tu isteri. Lepas tu macam mana ni? Pakai sarung tangan kata. Tapi setuh juga. Setuh biarlah. Pakai dah patah sudahlah. Ada ni. Pakai gitu sudahlah. Sengaja nak ambil pilih hak mudah. Tidak. Kita darurah. Jadi ilmu tu kena lebih sikit kena tahu. Untuk kalau ada kesempitan gitu je lah. Memang mula-mula agak pelik orang. Apa cerita-cerita mazhab-mazhab lain. Cerita mazhab Syafi'i sudahlah. Tambahan pula kadang-kadang kita belajar tu kemudian. Kalau ke mazhab Syafi'i batal seumpama tu, kita datangkan pandangan lain yang kata tak batal. Sebab apa gitu? Dah kamu buat dah batal tu. Kalau tidak ada pandangan lain, kamu kena qada semayang tu. Dah ada pandangan mak kata tak batal, tak apalah, kamu tak perlu qada lah. Kamu pakai pandangan kata tak batal. Bukan saja-saja ada ni. Contoh biasa berdeheng tu lah. Sama juga kita jaga dah. Tok Imam pula berdeheng tengah semayang. Macam mana kita di belakang ni? Misalnya kalau semayang waktu, kita boleh nak niat mufarakah, kita semayang seorang. Tapi kalau kena majma'at, niat mufarakah juga semayang seorang. Ada jemaah semayang seorang. Ni ada perkara-perkara yang perlu kita kena tahu lebih sikit. Ni sama tu lah pula kita bicara orang sakit. Orang jaga orang sakit ni ujian besar. Paling memang besar lah khidmat pada orang tua, orang uzur. Ujian besar. Adik-beradik rahmat. Orang lain tak peduli pun. Kalau adik-beradik kerjasama, tenanglah. Kalau jenis kena atas kepala seorang je, mulalah. Sebelah tu dah asuk sebelah tu seorang tu. Ada sebelah seorang lagi tu kan. Tu tukang asuk. Ada sebelah seorang lagi tu. Dia pula bukan menantu pilihan. Menantu yang tersisih semua. Tanya sakit dia pula yang kena cara. Menantu pilihan. Anak orang pakak-pakak. Suruh dia lah buat. Mula pada ni. Orang hara rumah tangga. Ada ni. Ini ujian belaka. Mana cari pandangan-pandangan yang meringankan sedikit. Mana cerita mazhab lain, bukan kita nak mudah-mudah. Bukan kita nak jenis nak ambil hak mana mudah, hak mana mudah, hak mana mudah. Dia panggil tatabu'ul khas, dia panggil. Nak ambil mudah-mudah itu nafsu, hak tu tak boleh gitu. Kita tahu mazhab lain ni maknanya untuk meringankan kita pada masa kita darurah. Sepi. Kalau kita ceritalah, ni hak perkara hak kita maklum semua. Kenapa didatangkan niat sebulan sekali niat puasa mazhab Maliki? Tak ada perlu-perlu perlu. Nanti ada satu hari Ramadan terlupa niat. Dah terlupa niat, tak puasalah kamu. Qadaklah satu hari kemudian. Tapi malam pertama niat mazhab Maliki, niat tu sebulan. Takut-takut di tengah bulan tu ada satu hari terlupa niat. Bukan saja-saja nak niat malam pertama lepas tu tak mau niat, bukan. Niat tiap-tiap malam, terlupa niat satu malam. Apa? Kita pakai mazhab Maliki. Tu cara dia. Tak ada orang marah pun niat sebulan sekali mazhab Maliki. Walah kalau kita kata tak ada perlu-perlu pun. Biasa-biasa tak pernah berlaku pun lupa niat malamnya. Sebab kita memang bersahur semua. Dan memang kita niat sebelum tidur. Kalau jatuh tidak terlupa sahur, tak sempat nak sahur pun, tak ada benda niat dah sebelum tidur. Tapi kenapa didatangkan mazhab Maliki niat kali sebulan? Takut tengah tu. Takut terjadi lupa niat. Ni. Itu cerita mazhab lain tu, gitulah. Sama macam orang Mekah. Datangkan mazhab lain bersentuh lagi pun tak batal. Gitulah. Tu memang darurah lah kita kata. Tapi kalau niat puasa sebulan sekali mazhab Maliki, tak ada darurah mana pun. Ni hak pesakit ni. Hak pesakit ni lagilah perlu kepada pandangan-pandangan mazhab yang lain. Mana kita kena tahu molek bab ni. Bab paling sukar adalah bab najis. Bab wuduk tak ada masalah. Bab wuduk mudah. Bab najis lah hak paling sukar. Kita basuh molek-molek ada dah. Tapi bukan tuang dia basuh, orang lain basuh.
Siapa masa nak pakai paper nak semayang ni, ada pula kuning sikit-sikit, mana apa tu tak habis. Nak kira mana? Nak akad pula dia masuk bilik air. Dok kan nak semayang ni, tu kuning tahi tu. Nak akad pula. Doh lah jawapan dia. Doh. Doh apa panggil doh? Ya? Doh. Leloh doh kau panggil kan? Leloh doh apa tak doh? Leloh doh lah. Bukan kata orang tolong je lah doh. Orang uzur tu sakit dia nya, mari-mari gitu. Hak tak ada daging tu sakit dah tulang dia, kita selalu pegang kuat-kuat. Hak daging banyak pula sakit kita. Hak tak ada daging sakit dia, hak daging banyak sakit kita. Dah berat. Ni nampak kuning nak macam ni tu. Kita bertanggungjawab Orang uzun tak ada apa dah, kita yang tanggungjawab mak kita nak semayang ni, ayah kita nak semayang ni, tahi ada tinggal sikit ni, nak macam ni. Tak apalah, kita pakai mazhab Maliki lah. Dia gitu je. Renyang lah sikit. Tapi nak kata apabila bukan tuan dia yang istinja, yang basuh najis tu, tak akan jadi sempurna. Orang lain buat tak akan jadi sempurna. Hak mana-mana hak boleh buat lagi, kita ambil tangan dia yang basuh sendiri je buat ke tangan dia. Tapi tenaga dia tak kuat. Jadi tak akan hilang semua sebab dia pakai paper tu, najis tu kering dah. Payah. Kita kata nak gosok-gosok nak hilang, payah juga. Sebab apa? Sebab kulit dia bukan tegang, kulit dia kecut. Bila kita gosok, kulit dia jalan sama. Pasal kulit jalan, jadi dia kulit kecut. Payah. Pada ni tu panggil ujian belaka. Jadi keadaan kesempitan seumpama itulah sangat perlu. Ini dia datang ke juga mazhab Maliki ni. Kita tahulah dalam bab najis ni hak paling sukar sekali. Memang macam saya dahulu pun gitu juga. Biasanya waktu asar lah kita mandi. Sebelum tu kalau panas kita lap. Waktu asar lah mandi pula ala ke lewat sikit lah, pukul 6 lebih ke. Sebab apa? Semai zuhur asar jamak takhir, duduk sejak gapung bam maghrib, jamak takdim maghrib dan isyak. Gitu je lah. Mana gengang lah sikit, kita berengang mana orang uzur pun gengang. Paper tukar semua, tapi dia tak semayang lah. Mana mandi sekali, basuh sekali. Gitu je. Tapi biasa kadang 2 kali lah. Subuh tu pergi bilik air lah subuh tu. Subuh kalau nak jadi segar sikit. Sebab dia subuh dengan petang ni boleh buat lagi sebab orang lelaki ada. Subuh orang lelaki ada, petang tu orang lelaki balik dah. Kalau balik dah, kau dah balik lagi kau tak ada arah lah. Telefon macam mana ni, Allah lambat ni apa rumah ni, nak setengah lewat dah ni. Buang paper ada, bubuh paper baru, wuduk kan, semayang jamak takhir zuhur dengan asar. Sebab apa? Dia kata lambat lagi nak sapa, tinggal zuhur dengan asar kan. Okey, mayang dulu, masuk waktu maghrib, baru mandi. Mandi jamak takdim pula pagi isyak. Dan keadaan sempurna molek mazhab Syafi'i. Gitulah. Jadi tapi ni hak pahala besar belaka ni. Kalau anak-anak khidmat kepada ibu bapa, barakah hidup, selamat dunia dan akhirat, barakah. Hak mana yang nak elok pada lari tu, dia nak lari daripada barakah, dia nak lari daripada pahala yang besar. Terkadang kenapa? Kerana dia mementingkan pasangan dia lah. Tapi hak ibu bapa ni, hak biasa berlakunya atas dunia pun Tuhan tunjuk lalu dah. Dia mementingkan pasangan dia, mak ayah dia ketepikan. Sampai masa nanti anak-anak dia pun ada pasangan sendiri juga. Kita ada pasangan sendiri, mak ayah kita kesampingkan. Nanti kita tua-tua, anak-anak kita ada pasangan juga. Tambahan pula, apa yang kita laku pada waktu tua kita, anak kita tengok contoh. Ni mak dengan ayah, dengar tok dengan tok ki buat seumpama tu, mak anak-anak tengok, ingat baik. Hilang barakah kehidupan dunia dan akhirahnya.
Tapi gitulah ujian besar untuk ringankan tu. Kita carilah pandangan-pandangan yang lebih meringankan. Bukan kita saja-saja nak cerita mazhab yang lain untuk bermudah-mudah, bukan. Kita hanya nak memudahkan ketika dalam keadaan kepayahan dan kesukaran. Jadi nak buku ni ambil molek ni. Mana kalau mazhab Maliki tak apalah. Tapi janganlah kita semayang dengar paper yang najis di dalam tu, buanglah paper ada tu. Mana kalau ada najis di kulit-kulit dia je lah. Pakai paper baru, lepas tu semayang gitulah. Mana kita peringat sikit najis ada. Memanglah kau ke mana pun memang kena tukar. Walaupun dah basuh pun nak tukar. Nak tukar nanti kan siapa ke pakaian, siapa ke cadar, siapa ke lembek. Tu jadi lain, susah pula kemudiannya. Memang kena tukar. Tapi basuh tak mampu. Tak apalah. Tukar paper baru, wudukan pesakit. Kalau pakai mazhab Maliki tak kena qada dah. Masalah nak qada tak mau qada itu cerita kemudian. Hak pentingnya sembahyang jangan tinggal. Yang kedua, dilakukan kadang-kadang suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersih dari hadas besar maupun hadas kecil wajib menunaikan solat pada waktunya. Ini hak masalah yang tak mampu untuk berwuduk ataupun mandi wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.